Saya meluahkan perasaan saya, kenapa kita warga negara Malaysia, kita Bumi Putera, mempunyai IC biru dan juga kita boleh memilih pemimpin, kita bukan pendatang Arab, kenapa dilayan sebagai pendatang? Kenapa pendatang yang masih lagi yang tidak dapat dikawal, kedatangan dia pun kenapa tak dikawal? Jadi kenapa warga negara sendiri yang ada hak memilih Perdana Menteri, memilih pemimpin, kenapa dilayan sebagai pendatang? Tuan Najib, kalau saya boleh nak tanya satu benda, kalaulah tiba-tiba DCB tolak semua rumah Tuan Najib ni sekarang ni, Tuan Najib nak pergi mana? Itu yang saya kata. Kalau daripada yang Gaza yang berlaku, Gaza pun ada, tak ada tempat nak. Saya pencen dalam kerjaan, kenapa dilayan begitu saja? Saya daripada PDRM. Kenapa saya mohon, cara mohon dah betul, tapi kenapa saya dilayan masih sebagai pendatang? Saya bekas pesara, pesara wajib, bukan pesara dibuang. Kenapa dia layan begitu sekali? Pernah eskort Anwar dekat ni? Pernah eskort Anwar Ibrahim. Saya eskort Anwar Ibrahim masuk lokap pun saya eskort lagi. Masuk. Dia yakinkan saya, dia hendakkan saya juga eskort sampai dia naik ke mahkamah. Kenapa saya bila mihun tanah tak dilayan? Maka kita mohon secara sah. Saya ditahan, masih Anwar ditahan tu, saya jadi eskort dia sampai ke rumah dia yang orang yang pertama, orang yang boleh percaya. Anwar, masa saya dilantik, Anwar ditahan 2 bulan, kita tak boleh pegang senjata api. Pasal kita amanah pada Anwar Ibrahim. Kenapa saya dah bersara macam ni layanannya? Malah saya mohon tanah cara betul. Kenapa dia kata saya penceroboh? Dia boleh dapat ampunan, saya tak boleh dapat tempat macam mana dia dapat layanan daripada kerjaan. Saya pekat besar kerjaan juga. Komunis pun dapat tanah. Komunis pun dapat tanah. Kenapa orang lain, orang macam pendatang luar boleh dapat tanah? Kalau saya nak cerita dalam Gombak ni, boleh cerita, tapi saya tak nak cerita apa yang berlaku dalam Gombak Utara ni. Saya lagi tahu. Sebab saya tak mau ceritakan bukan rahsia yang sebenarnya, saya tak nak cerita lah. Kalau saya cerita habis Gombak Utara ni. Sebab saya tak nak cerita, saya tak nak buka apa jadi pada Menteri Besar, saya tahu. Saya dapat beza masa Azmi memerintah dulu, semasa Datuk Seri Amiruddin memerintah, saya tahu beza dia. Apa perbezaan? Sebab Azmi memerintah memang saya kata walaupun dia ni, tapi dia adil. Maksudnya dulu tak timbul langsung. Tak timbul langsung. Masa projek dah jalan dah. Tapi dia suruh laluan, memang tu projek tu masa tu cakap mesti disebabkan memang dah laluan daripada Batu 16 lencong ke Sendah masa Azmi. Tapi projek terhenti. Even zaman Amir pun saya dimaklumkan dia janji sampai 2016. Yes. Betul tak? Lepas dia Menteri Besar. Dia pegang Menteri Besar langsung dia lencong balik. Kenapa dia lencong balik patah belakang? Apa suruh pergi di Lebu? Kenapa dia lencong balik kan, masuk balik ke? Jadi dia sendiri bercakap di Masjid Sungai Cincin. Dia datang masa makan Jumaat 2 kali dia bagi ucapan. Kalau saya sebagai pemimpin, kalau saya tak amanah, saya akan dijawab di sana besok. Katanya. Kalau dia berjawab macam tu, kenapa dia bungkir janji? Dia kan sama-sama Islam juga. Ini permohonan tanah kerajaan secara berkelompok. Dah ada permohonan secara. Saya dah mohon dah. Diterima ni. So tiba-tiba di 2022 mereka kata Tuan Najib menceroboh lah. Menceroboh. Itu yang dia bagi saman yang notis RM500,000 tu. Sini peralihan jalan itu yang jadi masalah. Kalau dia dah kata macam tu, kita dah percaya pada Amiruddin. Kenapa Amiruddin patah balik belakang balik nak masuk ke kawasan Kampung Melayu? Boleh saya tengok Kampung Melayu ni dengan sekolah. Kalau projek kawasan pendidikan banyak sini. Kalau dia masuk juga Kampung Melayu, di mana orang Melayu akan dihantar? Ini zon tak ada tempat. Bukan zon mega projek. Saya mungkin dah banyak. I think I have got enough. Cuma satu benda nak tanya. Apa hasrat sebenarnya hasrat saya yang sebenarnya, saya hendakkan tanah orang Melayu ni kekal. Yang mana ada di Gombak Utara ni kekal balik. Yang macam mana dulu pemimpin-pemimpin cakap hak Melayu kekal pada hak Melayu. Kenapa berlakunya gini? Saya hendak
pihak kerajaan atau pihak yang berkuasa siasat balik apa yang telah berlaku dalam Gombak Utara ni. Siasat sedalam-dalamnya. Kita tak mau benda ni berlaku penyelewengan. Tunjuk report polis tak? Report polis. Sudah ada report polis. Ni banyak report polis saya. Tunjuk. Cerita sikit secara laporan polis ni, kenapa Tok buat laporan polis? Sebabnya satunya daripada pekerja-pekerja Israel, FCCC, Menkon dia, okey. lepas tu MRL, lepas tu penguatkuasa. Sini Sakon ni. Dia masuk secara mendadak. Mendadak Tak ada bagi warning terus masuk. Itu yang kata yang ikut hati nak masuk. Malam ke siang ke dia masuk. Jadi kita mengganggu. Itu hari dia buat tebuk sini pun dia tak ada sampai pukul 7 petang baru habis sampai malam. Jadi masalah saya ada cucu tak ada tidur. Start daripada pukul 6 sampai 7 petang baru dia tutup. Jadi benda tu mengganggu keteraman. Jadi kita buat komplain, dia orang tak ambil kisah. Jadi kita buat report. Report itu pun kadang-kadang sekejap. Report tapi tak nampak tindakan. Tak ada tindakan pihak berkuasa. Jadi benda report dalam 2 hari 3 hari, besok datang balik. Jadi benda ni tak nampak yang kata tindakan daripada kerajaan. Adakah Tuan Najib akan stay di sini sampai ke penghujung? Boleh katakan sekarang ni dia potong api, potong naik. Okey. Saya masih lagi di sini. Termasuk dengan surau yang saya buat ni adalah tabung daripada orang ramai. Bukan daripada kerajaan, bukan daripada negeri. Atas potongan daripada orang derma, daripada orang luar. Jadi surau ni dah daftar dah dalam kerajaan negeri Selangor. Saya meluahkan perasaan saya, kenapa kita warga negara Malaysia, kita bumi putera, mempunyai IC biru, dan juga kita boleh memilih pemimpin, kita bukan pendatang Arab, kenapa dilayan sebagai pendatang? Kenapa pendatang yang masih lagi yang tidak dapat dikawal, kedatangan dia pun kenapa tak dikawal? Jadi kenapa warga negara sendiri yang ada hak memilih Perdana Menteri, memilih pemimpin, kenapa dilayan sebagai pendatang? Tuan Najib, kalau saya boleh nak tanya satu benda, kalaulah tiba-tiba DCB tolak semua rumah Najib ni sekarang ni, Tuan Najib nak pergi mana? Itu yang saya kata. Kalau daripada yang Gaza yang berlaku, Gaza pun ada, tak ada tempat nak. Saya pencen dalam kerjaan, kenapa dilayan begitu saja? Saya daripada PDRM. Kenapa saya mohon, cara mohon dah betul, tapi kenapa saya dilayan masih sebagai pendatang? Saya bekas pesara, pesara wajib, bukan pesara dibuang. Kenapa dilayan begitu sekali? Pernah eskort Anwar dekat ni? Pernah eskort Anwar Ibrahim. Saya eskort Anwar Ibrahim masuk lokap pun saya eskort lagi. Masuk. Dia yakinkan saya, dia hendakkan saya juga eskort sampai dia naik ke mahkamah. Kenapa saya bila mihun tanah tak dilayan? Maka kita mohon secara sah. Saya ditahan, masa Anwar ditahan tu saya jadi eskort dia. Sampai ke rumah dia yang orang yang pertama. Orang yang boleh percaya, Anwar masa saya digantik, Anwar ditahan 2 bulan kita tak boleh pegang senjata api. Pasal kita amanah pada Anwar Ibrahim. Kenapa saya dah bersara macam ni layanannya? Malah saya mohon tanah cara betul. Kenapa dia kata saya penceroboh? Dia boleh dapat ampun kanan, saya tak boleh dapat tempat macam mana dia dapat layanan daripada kerajaan. Saya pekan besar kerajaan juga. Komunis pun dapat tanah. Komunis pun dapat tanah. Kenapa orang lain, orang macam pendatang luar boleh dapat tanah? Kalau saya nak cerita dalam Gombak ni, boleh cerita, tapi saya tak nak cerita apa yang berlaku dalam Gombak Utara ni. Saya lagi tahu. Sebab saya tak mau ceritakan bukan rahsia yang sebenarnya, saya tak nak ceritalah. Kalau saya cerita habis Gombak Utara ni. Sebab saya tak nak cerita, saya tak nak buka apa jadi pada Menteri Besar, saya tahu. Saya dapat beza masa Azmi memerintah dulu, masa Datuk Seri Amiruddin memerintah, saya tahu beza dia. Apa perbezaan? Sebab Azmi memerintah memang saya kata walaupun dia ni tapi dia adil. Maksudnya dulu tak timbul langsung. Tak timbul langsung. Masa projek dah jalan dah. Tapi dia suruh laluan, memang tu projek tu masa tu cakap mesti disebabkan memang dah laluan daripada Batu 16 lencong ke Serendah. Masa Azmi.
Tapi projek terhenti. Even zaman Amir pun saya dimaklumkan dia janji sampai 2016. Yes. Betul tak? Ha. Lepas dia Menteri Besar. Dia pegang Menteri Besar langsung dia lencong balik. Kenapa dia lencong balik patah belakang? Pun suruh pergi dia lebu. Kenapa dia lencong balik kan, masuk balik ke? Jadi dia sendiri bercakap di Masjid Sungai Cincin. Ya. Dia datang masa makan Jumaat 2 kali dia bagi ucapan. Kalau saya sebagai pemimpin, kalau saya tak amanah, saya akan dijawab di sana besok. Katanya. Kalau dia berjawab macam tu, kenapa dia bungkit janji? Dengan sama-sama Islam juga. Ini permohonan tanah kerajaan secara berkelompok. Ya. Dah ada permohonan secara. Ya, saya dah mohon dah. Diterima ni. So tiba-tiba di 2022 mereka kata Tun Najib menceroboh lah. Menceroboh. Itu yang dia bagi saman yang notis 500,000 tu. Sini peralihan jalan itu yang jadi masalah. Kalau dia dah kata macam tu, kita dah percaya pada Amiruddin. Kenapa Amiruddin patah balik belakang balik nak masuk ke kawasan Kampung Melayu? Boleh saya tengok Kampung Melayu ni dengan sekolah. Ya, kalau projek kawasan pendidikan banyak sini. Kalau dia masuk juga Kampung Melayu, di mana orang Melayu akan dihantar? Ini zon tak ada tempat. Bukan zon mega projek. Okey, saya mungkin dah banyak. I think I have got enough. Cuma satu benda nak tanya. Apa hasrat sebenarnya hasrat saya yang sebenarnya, saya nakkan tanah orang Melayu ni kekal. Yang mana ada di Gombak Utara ni kekal balik. Yang macam mana dulu pemimpin-pemimpin cakap hak Melayu kekal pada hak Melayu. Kenapa berlakunya gini? Saya nak pihak kerajaan atau pihak yang berkuasa siasat balik apa yang telah berlaku dalam Gombak Utara ni. Siasat sedalam-dalamnya. Kita tak mau benda ni berlaku penyelewengan. Tunjuk report polis tak? Sudah ada report polis. Ni banyak report polis saya. Tunjuk. Cerita sikit secara laporan polis ni, kenapa Tok buat laporan polis? Sebabnya satunya daripada pekerja-pekerja ICRL, MCCC, Menkon dia. Okey. Lepas tu MRL, lepas tu penguatkuasa. Sini Subcon ni. Dia masuk secara mendadak. Tak ada bagi warning terus masuk. Itu yang kata yang ikut hati nak masuk. Malam ke siang ke dia masuk. Jadi kita mengganggu. Itu hari dia buat tebuk sini pun dia tak ada sampai pukul 7 petang baru habis sampai malam. Jadi masalah saya ada cucu tak ada tidur. Start daripada pukul 6 sampai 7 petang baru dia tutup. Jadi benda tu mengganggu keteraman. Jadi kita buat komplain, dia orang tak ambil kisah. Jadi kita buat report. Report itu pun kadang-kadang sekejap. Report tapi tak nampak tindakan. Tak ada tindakan pihak berkuasa. Jadi benda report dalam 2 hari 3 hari, besok datang balik. Jadi benda ni tak nampak yang kata tindakan daripada kerajaan. Adakah Tun Najib akan stay di sini sampai ke penghujung? Boleh katakan sekarang ni dia potong api, potong naik. Okey. Saya masih lagi di sini. Termasuk dengan surau yang saya buat ni adalah tabung daripada orang ramai. Bukan daripada kerajaan, bukan daripada negeri. Atas potongan daripada orang derma, daripada orang luar. Jadi surau ni dah daftar dah dalam kerajaan negeri Selangor.